Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hana binti Hamdan. Assalamualaikum, nama saya Puteri Nurifah Hana binti Fazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira binti Amlan. Dalam video ini kami ingin menceritakan tentang Impak Impak saintisme terhadap terhadap umat Islam. Islam. Saintism ialah istilah yang bermaksud kekaguman yang berlebihan pada kemajuan sains dengan kaedah-kaedah saintifik. Saintism didefinisikan sebagai sains merupakan sumber pengetahuan yang benar dan ia dapat menghasilkan pengetahuan yang benar terhadap manusia. Dari sudut Islam, sudah diiktiraf Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan utama. Allah berfirman, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Saintism bermula sejak awal abad ke-17 Eropah. Descartes dan Bacon mendakwa bahawa jika kita mempelajari cara dunia berfungsi, kita dapat menjadi tuan dan pemilik alam. Intellectual Enlightenment meneruskan hubungan cinta mereka dengan kekuasaan sains semula jadi. Pada 2014, dalam sebuah temu bual, salah satu saintis barat, Stephen Hawking, yang terkenal dengan kajian beliau tentang black hole, berkata, sebelum kita memahami sains, wajar untuk mempercayai bahawa Tuhan menciptakan alam semesta. Tetapi sekarang, sains memberikan penjelasan yang lebih meyakinkan. Selain itu, dalam sebuah video di YouTube bertajuk Flat Earthers vs Scientists, salah satu daripada saintis itu menyatakan bahawa sains merupakan satu-satunya yang benar dan tidak ada bukti penemuan bahawa Tuhan itu wujud. Video tersebut juga bukti bahawa kepercayaan ini masih wujud sehingga sekarang. Fahaman ideologi saintisme dari sudut Islam. Pertama, kitab suci Al-Quran menunjukkan persamaan antara sains dan pandangan Islam. Kedua, ia menurut prinsip akidah Islamiah. Dan ketiga, agama Islam mengiktiraf Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan utama. Teori saintisme. Dalam tipologi Ian G. Harber, beliau mengemukakan 4 teori dan antaranya adalah model konflik. Model konflik ini mencadangkan bahawa sains dan agama sentiasa bertentangan antara satu sama lain. Ini kerana terdapatnya perbezaan kaedah antara sains dan agama. Faktor kewujudan dan perkembangan ideologi saintisme bermulanya pada awal abad ke-17 Eropah, era yang dikenali sebagai revolusi sains. Kedua, wujudnya atheism. Ini bermula dengan penyebaran pemikiran bebas atau freedom of speech. Ketiga, teknologi canggih. Ini kerana manusia mahu playing God. jika ideologi saintisme ini semakin berluasa disebarkan, apakah yang akan terjadi kepada umat Islam? Pertama, dari segi sosial, yang boleh membesarkan akidah seseorang umat Islam kerana sifat mereka terlalu taksub pada ilmu sains. Ini menyebabkan wujudnya jurang sosial antara golongan yang telah terjebak dalam ideologi saintisme dan golongan yang masih berpegang kepada ajaran Islam. Kedua, dari segi politik yang boleh memecah belahkan keharmonian negara disebabkan berlainan pendapat dan orang yang taksub kepada ilmu sains susah untuk menerima kepercayaan dan pendapat orang lain. Selain itu, berlakulah ketidakadilan dalam undang-undang negara kerana tidak lagi berpadukan kepada ajaran Al-Quran. Ketiga, dari segi ekonomi, corak pembangunan akan menjadi huru-hara, umat Islam akan hilang kuasa dalam pembangunan negara dan didominasi oleh pengaruh luar yang hanya ingin menindas umat Islam dengan ideologi mereka. Akhirnya, ekonomi negara akan sentiasa merundung dengan teruk. Cabaran-cabaran dalam menangani ideologi saintisme ini, yang pertama, peredaran maklumat yang pantas memudahkan ideologi tersebar dengan luas. Seterusnya, perkembangan sains dan teknologi yang pesat membangun pada masa ini menampakkan ilmu sains lebih meyakinkan daripada ilmu yang lain. Kejahilan setengah masyarakat yang kurang penghayatan terhadap ilmu Al-Quran juga memudahkan mereka bersifat taksub. Kesimpulannya, menuntut ilmu sains ini tidak salah dan amat digalakkan dalam Islam, tetapi kita sebagai umat Islam perlulah ingat kepada batas-batasnya dan sentiasa berpadukan dengan ilmu Al-Quran dalam apa juga keadaan, kerana ilmu sains juga datang daripada Allah dan Al-Quran. Kita hendaklah selalu membimbing antara satu sama lain, taat kepada satu dan meninggalkan segala larangannya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.